Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan tadabbur wahyu faham Al-Baqarah siri yang ke-36 pada malam ini bersama saya Ustaz Rosli bin Mokhtar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan lagi pada ayat 33 dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat 33 ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Adam. Okey. Jadi kita dah saya hijaukan di sini kerana qala telah berkata. Ni kita banyak jumpa dah setakat ni, telah berkata. Jadi telah berkata di sini maksudnya Allah telah berkata. Sebab dia kira ayat ni adalah sambungan daripada cerita yang sebelum daripada ni. Jadi qala dapat difahami telah berkata. Yang berkata ni adalah satu orang, iaitu bukan dua, bukan tiga. Dan dia telah berkata, itu past tense, telah qala. Kita panggil Allah berfirman. Dalam bahasa Arab dia tidak bezakan. Tuhan pun qala, manusia pun qala, berkata belaka. Okey. Telah berkata, Allah telah berkata, ya Adam, wahai Adam. Ya ni pun dah Melayu biasa dengar lah sebab ya ayyuhallazina amanu kan, ya ayyuhallazina amanu. Okey, ya Adam. Telah berkata Tuhan, Allah telah berfirman, wahai Adam, Adamu. Siapa Adam ni? Nabi Adam lah. Ambihum. Ambihum. Hum ni saya tersalah buat, sepatutnya hijau. Sebab apa? Hum ni kita biasa jumpa hum, him. Ni him. Sebelum ni kita jumpa banyak kali. Hum maknanya mereka. Ambi kita dah jumpa sebelum ni tapi dia tak berapa banyak, jadi saya kuningkan. Ambi maknanya beritahu kepada mereka. Ambi hum. Hum mereka. Beritahu kepada mereka. Kepada tu dia tak ada sebut. Tu bahasa kita. Ambi hum. Naba. Dalam kita baca surah An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba tu, tu dia. Dan dia ada perbincangan ulama lah. Naba ni dengan nabi. Nabi, rasul, nabi tu adakah dia sama root dia ataupun tidak? Okey. Yang pentingnya ambihum, ceritakan kepada mereka. Nabaun berita, ambi beritakan. Beritakanlah. Asalnya naba'a yumbi'u. Dia memberitahu. Ambi beritahukanlah kepada mereka bi asma'ihim. Ni alif ni pun duduk dalam ni dia termasuk ni. Dia susah sikit kadang-kadang tu nak adjust. Bi dengan asma. Asma ni maknanya nama. Tapi dia plural, nama-nama mereka. Hum ambihi bi asma'ihim. Tadi hum sebab apa? Ni baris mati. Ni baris bawah. Sebelum hum baris bawah jadi him. Macam tu. Mereka juga. Hum pun mereka, him pun mereka. Qala ya Adam. Tuhan berkata, wahai Adam, beritahukan kepada mereka bi asma'ihim,
Mereka yang pertama ni merujuk kepada malaikat. Sebab apa? Sebab ni masih lagi dalam cerita Allah nak buktikan kecerdikan Adam. Lalu dia suruh malaikat sebut nama benda dalam syurga. Malaikat tak dapat sebut. Lalu Allah suruh Adam yang sebut. Ya Adam ambihum bi asma'im. Sebutkan nama-nama. Beritahukan kepada mereka dengan nama-nama mereka. Bi asma'ihim. Nama-nama benda dalam syurga. Falamma. Fa ni maka. Lama ni kita terjemah di sini apabila. Maka apabila amba'ahum. Tengok. Ni pun ambil sebab dia suruh. Ni tuan-tuan dan puan-puan jangan fikir macam mana nak buat ni. Cuma fikir seperti biasa apa dia. Cuba ingat ni je. Sini maknanya nak berita. Beritakan kepada mereka. Di sini amba'a telah memberitakan kepada mereka. Falamma maka tatkala apabila amba'hum telah memberitahukan kepada mereka, telah memberitakan kepada mereka, apa dia? Nabi Adam dah beritahu kepada, dah Tuhan suruh sebut nama, sebutlah. Yang ni maknanya beritakanlah, ni khabarkanlah, maknanya sebutlah, beritahulah nama-nama benda lah dalam syurga. Apabila Adam telah memberitahu, Adam tu dia tak sebut. Ni amba'a ni dalam ni ada Adam yang memberitahu. Bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, nama-nama benda tadi. Asma' tu asma'ihim. Qala, Tuhan pun berkata. Macam mana kita boleh tahu? Sekali qala ni kembali kepada Tuhan, sekali kembali kepada malaikat. Tu memang kalau kita sendiri yang nak cari tu, dia jadi apa orang panggil, kena tengok kesesuaian makna ayat ni. Kan? Kalau Adam pun qala juga. Tapi takkanlah di sini Adam yang kata, sebab apa, manakala telah memberitahu kepada mereka dengan nama-nama tu, nama-nama benda dalam syurga tu, qala, berkatalah. Siapa berkata? Okey, cuba kita tengok ayat ni. Alam aqul lakum. Alam ni lam ni asalnya adakah, lam tidak. Tapi di sini maknanya tidakkah. Aku telah katakan lakum, kepada kamu. Lam ni kepada, kum ni kamu. Tidakkah aku telah katakan kepada kamu, ini sesungguhnya aku. Aku ni ya ni betul ni aku. Ini sesungguhnya aku, a'lamu, aku lebih mengetahui. Ni aku pula. Dia ada semua. Ini sesungguhnya aku, a'lamu, aku mengetahui. Iaitu sesungguhnya aku mengetahui. Ghaiba. Ghaib, bahasa Melayu pun ghaib juga. Ghaibas samawat. Sebelum ni kita dah sebut. Samawat apa dia? Samawat maknanya langit. Orang Melayu tak panggil langit-langit. Orang Melayu panggil langit saja. Langit-langit jadi lain pula bahasa Melayu. Bahasa Arab, samawat ni maknanya langit-langit. Wal ard, dan bumi. Ni mukjizat sains juga ni. Sebut langit banyak, sebut bumi sebut satu je. Lalu Tuhan kata, tidakkah aku telah beritahu kepada kamu, ini sesungguhnya aku, a'lamu, lebih tahu. Ni buang ni jadi ala ni
ilmu kan. Alima maknanya mengetahui. Ni lebih mengetahui. Ghaibas samawat. Ghaibnya bumi, langit dan bumi, iaitu aku lebih mengetahui apa dia nak terjemah apa ghaib. Rahsia ke rahsia ni kan benda yang tersembunyi. Terjemahlah ikut sesuaian. Aku mengetahui perkara gaib daripada langit dan bumi. Aku mengetahui cerita tentang langit dan bumi. Aku mengetahui perkhabaran tentang, aku mengetahui rahsia langit dan bumi. Dia nak kata Allah Maha mengetahui segala perkara lah. Wa a'lamu. Ulang pula. A'lamu. Dan aku lebih tahu. Dan aku mengetahui ma tubdun. Apa yang kamu terangkan. Tubdun. Kamu semua terangkan. Wa ma kuntum. Dan apa yang kamu sebelum ini taktumun. Sembunyikan. Apa dia Tuhan kata? Tuhan lah kata, walaupun dia tak sebut, tapi kita faham Tuhan yang kata. Sebab apa? Takkan Nabi Adam kata. Sebab aku lebih mengetahui. Ni Nabi Adam ni dia tak kata macam ni. Ini sifat Allah ni. Mengetahui segala berita tentang langit dan bumi. Akulah yang mengetahui apa yang kamu jelaskan dan apa yang kamu sembunyikan. Takkan sifat manusia, takkan sifat makhluk, ini sifat Allah. Jadi qala di sini kembali kepada Allah. Lagipun ini perbualan ini di antara malaikat, Adam dan Tuhan. Jadi kesesuaian ayat penting. Ni pun Tuhan berkata, qala, telah berkata, Allah telah berkata, ya Adam, wahai Adam, ceritakan kepada mereka nama-nama benda dalam syurga tu. Falamma ambahum, dan apabila ambahum, telah diberitahu kepada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama benda dalam syurga tu, qala, Tuhan berkata. Apa maknanya? Maknanya sebelum ni malaikat bila Tuhan kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan makhluk di atas muka bumi sebagai khalifah, kan malaikat tak setuju. Malaikat sebab apa nak jadikan ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Apakah engkau nak jadikan makhluk yang melakukan kerosakan di atas muka bumi? Tuhan kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maknanya apa? Ada tujuan dia, ada sebab dia. Lalu setelah Adam tu ada, Tuhan pun bagi tahu kepada malaikat, wahai malaikat, sebut nama benda dalam syurga. Tak boleh sebut. Lalu Adam pun, Tuhan pun kata kepada Adam, wahai Adam, sebut nama benda dalam syurga. Tiba-tiba Adam boleh sebut. Maknanya apa? Dia nak cerita di sini, Adam ni cerdik lah. Malaikat kan lama dah ada dalam syurga, tapi tak tahu. Itu tafsiran lah. Al-Quran dia tak cerita benda, dia tak cerita gitu. Kita yang kena tafsirkan. Iaitu para ulama mentafsirkan. Maknanya Tuhan nak buktikan bahawa dia mencipta memang makhluk yang ada keistimewaan dia yang tidak ada pada malaikat. Sebab tu Tuhan cipta apa dia? Makhluk ni jenis duduk, dia cerdik. Salah satu daripada cerdik dia, dia boleh bercakap. Maknanya dia mencipta bahasa dan dia boleh bercakap. Malaikat dengar, oh pandai dia ni. Macam tu, itu maksud dia. Itu bercakap, mencipta bahasa tu sejenis kecerdikan je lah. Takkan Tuhan nak kata pandai cipta kapal terbang lah apa semua. Benda ni tak ada lagi masa tu Adam seorang je. Jadi semua benda lain tu pun tanda-tanda kecerdikan manusia lah. Dan cerdiknya manusia ni kembali kepada hebatnya Allah lah yang menciptakan makhluk yang jadi cerdik.
Bukan jadi, oh ingat manusia ni cerdik, lepas tu Tuhan jadi lemah. Bukan. Allah yang mencipta. Jadi semakin cerdiknya kita dapat buktikan manusia tu, semakinlah terjelma hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makhluk yang cerdik itu Allah yang cipta. Maknanya apa? Maknanya yang mencipta tu lagi hebatlah. Sebab dia boleh cipta makhluk yang begitu canggih. Macam tu. Ada orang ni tak ada, dia kadang-kadang kita nak tunjuk manusia ni tak ada, tak cerdik, tak hebat. Bukan, hebatnya manusia tu tanda bukti hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat tu saja untuk hari ini. Bagi yang mahu melihat kepada terjemahan, boleh pause kat sinilah, tengok. Ya, mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak panduan. Ada orang yang tanya saya sebab apa fokus kepada perkataan, bukan fokus kepada pengajaran ayat. Tapi saya kata itu pengajaran ayat tu saya sentuh juga dalam pelajaran ni. Tapi tak mendalam. Sebab apa? Sebab memang fokus kita dalam pelajaran video faham Quran ni, kita nak faham makna-makna perkataan. Memang kita objektif dia macam tu. Jadi setakat tu saja untuk kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan seperti biasa kita dapat kongsikan tadabbur wahyu kita ni dengan kawan-kawan dan sahabat handai kita. Mudah-mudahan mereka dapat mempelajari jugalah. Jadi setakat itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.